Assalamualaikum. Macam mana aku janji tadi, hari ni kita nak cerita balik pasal epoxy, resin. Apa pun yang korang panggil, aku panggil epoxy. Ya, hardener dengan resin campur dia jadi keras. Now, paling senang nak handle ataupun craft with epoxy is pakai mold. Hari ni kita nak tengok mold untuk epoxy bapak besar punya. Benda baru sampai bang, orang hantar, kita nak buka ya. Kalau ada mold yang besar-besar ni, senang kita nak buat meja, nak buat chopping board, nak buat coaster dan sebagainya ya. Kita tak payah lagi nak buat framing, nak buat mold sendiri, nak kena cari melamin dan sebagainya. Pakai mold ya. Kita buka dulu supaya kita boleh tengok mold dia. Dia macam plastik, aku pun tak tahu apa bagi, tapi dia ada bagi gambar, dia ada bagi description. Tapi memang very strong mold lah. Yang ini untuk kita buat coaster. Aku mungkin tak tunjuk detail hari ni, takut tak sempat. Sebab bila epoxy ni dia banyak masa menunggu. Bila kita campur, kita kacau, makan masa, kita menunggu buih turun pun makan masa. So, siapa-siapa yang minat epoxy, korang kena tengok, kena follow. Jarang aku minta korang follow, tapi kali ni korang kena follow. Ini mold untuk coaster. So apa aku akan buat nanti? Padu bang, ya. Selalu kita nak buat susah bang. Susah nak buat mold. So apa kita buat? Kita ambil kayu, susun tepi, lapik, tip, renyah. Ini kita campur epoxy, tinggal tuang aja. Aku ada 2 mold dia hantar. Ni satu lagi, kalau korang ada minat, ada suka, korang komen dekat bawah. Nanti aku boleh share dekat mana nak beli, macam mana nak beli. Tapi memang senang kerja lah. Macam aku cakap, mungkin aku tak buat live. Tapi kalau ada siapa-siapa nak minat belajar ke apa, nanti boleh aku ajar lah. Macam mana nak buat epoxy, resin, kita buat meja sama-sama. So benda ni sebenarnya dia nak memudahkan dan mempercepatkan kerja. Kalau ada ni memang senang. Kejap lagi aku tunjuk at least gambaran macam mana kamu nak guna mold besar ni. Mold bapak gegasi. Waalaikumsalam yang baru join. Aku nak sendawakan kamu terbau ikan patin. Kamu dah tengok ke video ikan patin tadi? Sedap Yop, sedap. Nanti aku upload video hasil dia macam mana. Okey. Susah pula demo ni nak bukanya. Rupa tak nak bagi. Settle. Ni mold besar sikit. Yang ini boleh buat meja bang. Side table ataupun coffee table. Dia bagi ni sekali ya. Memang puas hati. Mantap bang, mantap. Ini bang. Ini kalau nak buat meja epoxy, memang senang kerja bang. Nampak? Ya, aku tunjuk contoh dulu. Katalah kamu nak buat coaster, sambil bancuh resin. Apa kita boleh buat? Kita boleh tampal ni. Tampal ni dekat mold, susun. Nanti kita curah resin. Cantik jadinya. Aku letak sikit-sikit. Susun supaya kamu dapat idea. Lebih kurang macam ni. Allah, ngelongsor. Dia patut bubuh gam lah. Ya. Ada yang minat buat epoxy ke? Daripada Sarawak, Kuching. Waalaikumsalam. Bagi siapa yang baru join, aku nak gam sikit. Kita ambil heat gam apa ni? Okey. Aku tunjuk contoh sikit lah So katalah aku nak lekat ni, aku bubuh gam sikit. Kita bagi dia panas sikit. Aku itu yang aku lately ni agak sibuk. Aku pun rindu nak buat rak bawang sebenarnya. Tapi bila aku tak buat rak bawang, aku menjadi lebih kreatif. Termasuklah nak menyiapkan ni. Ini bohali bagi kayu. Nampak? Bohali bagi kayu. So aku nak buat macam ruang kecil lah. Nak letak tools apa. Pasal tools banyak sangat. Ada yang orang hantar, ada orang yang bagi. Jadi bini dah bising bang. Kan? Dia jadi macam penuh kat rumah. Macam-macam. Mana aku punya glue gun tadi. Okey.
So aku tunjuk contoh lah, nanti aku buka balik, aku buat, nanti aku share kat Koma. So you all can have the idea how to handle the mold. Gam ni pun time-time ni lah tak jalan. Okay, bagi aku masa sikit, bagi dia panas betul. Lepas tu apa aku akan buat? Aku akan tampal gam ni, tampal kayu-kayu ni. Mungkin potong cantik-cantik, potong separuh sikit, letak tepi hujung. Lepas tu kita curah epoksi. Yang besar ni bang, yang besar ni kalau kamu tengok, yang ini kita akan potong kayu cantik ni. Kau ingat lagi kayu ni, REST bagi, ya. Kita potong susun dalam ni, letak dalam ni. Aku belum nak potong lagi pasal aku belum dapat idea macam mana rupa dia dengan color apa yang sesuai. Ya, so kita letak dia dalam mold, kita curah epoksi. Jom siapa-siapa yang minat dengan projek epoksi, boleh follow aku. Ya. Satu lagi, dah minggu-minggu mendatang ni aku dah start mula compare tools, compare produk, ya. Contoh kalau kamu nak beli circular saw, nak beli chainsaw, kamu akan dapat tahu lebih detail yang mana kamu patut beli. Satu meja berapa liter epoksi. Berapa liter bergantung kepada ketebalan bang. Bergantung kepada ketebalan. Aku tengok ramai yang buat tebal-tebal, tapi cara aku is aku prefer buat yang nipis-nipis bang. Ya. Bila kita buat tebal, ni kamu kena dengar. Bila kita buat tebal, kayu yang tebal, automatically epoxy ataupun resin kena jadi tebal. Bila tebal, jadi kos tinggi. Dia jadi banyak. Bila jadi banyak, dia jadi mahal. Bila kos kita mahal, kita nak jual tak boleh murah. Tak boleh murah. So aku suggest kayu yang nipis-nipis sahaja. In fact, kalau aku pakai yang tebal ni pun, ini pun pada aku masih tebal. Ya, aku akan ketam supaya dia nipis. Labuan pun ada dah maghrib labuan. So ni dia pakai HDPE tak salah aku. Memang senang kerja bang. Aku akan tunjuk nantilah. So kamu nak tengok, aku nak tunjuk kat kamu, kita ada beberapa alatan mendatang. Nampak? Chainsaw, blower. Ni pun nanti aku introduce my new favorite vacuum blower bang. Ya, nanti aku terangkan detail. Tu chainsaw baru bang. Chainsaw baru warna hijau. Kau mau boleh teka brand apa? So hari ni ringkas je sebab tadi aku dah janji nak buat epoxy, tapi bila aku ambil kira balik akan mengambil masa yang agak panjang. So aku akan ringkaskan aja, baik saya follow rapat. Ada siapa-siapa yang minat nak belajar epoxy ke? Epoxy seller berapa? Okey, epoxy ni saya pakai yang murah. Cabaran yang murah ni is dia terlalu cair. Satu, dia terlalu cair, kedua dia susah, dia akan blend together terlalu cepat, ya. Dan result dia tak sama sebagaimana yang kita tinggalkan. Itu kelemahan dia. Yuk, bila nak jual tool kamu? Okey, tool lama aku tengah susun dan aku akan review. Lepas aku review, aku jual. So siapa yang minat tool lama, tool second hand, drill ke, aku berlambat drill tu aku nak jual. Rigid ke, Makita ke, Milwaukee, aku pun nak jual. Nanti aku bagi senarai, aku buat review. Kalau kamu minat nak beli barang second hand aku punya, kamu boleh belilah. Boleh beli dengan aku. Okey, macam aku cakap tadi, mold ni nanti aku tunjuk. Dah keras kot. Kita test sikit. Okey, dia dah cair. Gam ni dah cair. Kita boleh mula lekat. Okey, bagi aku lekat sikit-sikit. Geram pula aku gam ni. Time live ni lah dia tak jadi. Okey, ni aku tunjuk sampel je. Aku tunjuk sampel macam mana aku lekat. Nanti aku tunjuk kat Koma. Contoh dia sebelum kita letak epoxy. Ya, sebelum kita letak epoxy, katalah aku nak pakai kayu ni, tapi aku belum tentu lagi nak pakai kayu ni. Ya. Cuma buat masa ni aku nak tunjuk contoh macam mana aku akan guna mold ni nanti untuk buat coaster ataupun meja epoxy. Macam aku cakap tadi, biasa meja orang buat mold pakai kayu, pakai melamine dan sebagainya. Tapi bila kita ada menatang ni, memang senang, ya.
So, tukang-tukang kayu yang minat nak buat meja epoksi, benda ni paling sesuai. Contoh, aku dah lekat, aku bancuh epoksi, bancuh epoksi, tuang. Tapi ini bukanlah susunan dia. Aku kena bertafakur sikit. Kena bertafakur sikit, fikirkan satu design, susun, potong, organize, baru tuang epoksi. Epoksi pun, aku tak habis jawab tadi. Bila kita pakai yang murah ni, aku buat masa ni aku pakai yang murah lah, bajet. Bila kita pakai yang murah, satu is kita tak boleh buat deep pour. Deep pour ni maknanya ketebalan bila kita tuang, kalau yang brand murah ni tak boleh lebih 1 cm. Tak boleh lebih. Kalau lebih, dia akan jadi crack. Sebab dia heat. So, kalau pakai yang murah ni susah sikit lah. So, pendek kata kena 2 kali, 3 kali lah. So, kalau kau mau tengok pun yang ini, dia tebal sikit. So, dia tebal sikit. So, aku takkan curah sampai tenggelam. Mungkin separuh, mungkin suku. Sebab ini kita nak buat coaster. Tapi untuk meja, pakai mold yang besar ni, meja coffee lah, coffee table. Okay. Bila buat coffee table, pakai kayu macam ni, kita potong 2, kita susun cantik macam ni. Nampak? Macam gini dah cantik. Cuma aku kena fikir warna yang sesuai. Nampak? Dia nipis. Yang ini sekali tuang cukup. Tapi kena warna yang tepat. Kau merasa warna apa ni? Kalau kau teka betul, aku pecah rahsia. Dekat mana kau boleh beli ni? Aku bagi tahu pecah rahsia. Okay? So, aku rasa yang lain tak ada apalah. Aku nak tunjuk progress sikit. Kolam aku. Studio dalam kolam. Tengah progress. Baru naik tiang. Tapi naik tiang bini bising. Dia kata tinggi sangat. Masalah dia bila buat tinggi sangat, aku letak kolam atas deck, budak-budak boleh melompat keluar. So aku tengah fikir yang lain lah. Red oak. Bukan red oak tu kayu apa entah aku lupa. Kalau nipis buat meja budak pijak pecah. InsyaAllah tak pecah. InsyaAllah tak pecah. Sebab dia punya epoksi tu dah cukup kuat sebenarnya. So jangan risau pecah. And then kita campur dengan kayu. Dia nipis. Macam aku cakap tadi, kalau kita buat tebal-tebal, masalah dia satu is kita akan pakai banyak epoksi. Bayangkan untuk projek-projek awal, kita buat kerja kayu dengan epoksi, kalau pakai 10 kilo, itu mahal bang, dekat 500. Kalau epoksi punya kos 500, tambah dengan kayu 300, tambah upah kita, tambah buat kaki, gedebuk, gedebak, dah 1000 lebih. Berapa kita nak jual? Kan? Tapi maksud aku tu bukanlah pula kita jual murah. It is better kita jual yang nipis sikit tapi masih kuat dan boleh digunakan but with a good margin. Itu point aku. Bukan maksud aku kita nak turun, kita nak murahkan barang kita. Tidak. So ni material dia HDPE bang. HDPE. Kau mau nak buat kompang pun boleh. Ada soalan ke? Sebelum kita tamat, ini kita tamat awal sikit. Baju Doraemon. Pakai baju ni semangat dia lain sikit. Tadi baju Khoja lain sikit semangat dia. Tak nampak lah bang kalau buat projek dalam kolam. Nampak? Aku nak tarik semua fiber semua dalam tu. Kamera semua dalam tu. Internet semua dalam tu. Sejuk sikit. Sebab ada tile kan. Giveaway cap dengan t-shirt tu bila yuk? Allah. Kita cuba malam ni giveaway Milwaukee. Kita cuba malam ni insya-Allah ya. Topi, cap dengan keychain tape. Okey. Ada soalan lain berkaitan dengan POC. POC pula. Epoxy. Aku sebenarnya ada POC tadi pagi. Macam mana nak kira berapa perlu pakai epoxy dalam mold. Okey, macam mana kau nak kira? Kau pergi dekat App Store ke, dia ada satu epoxy, dia calculate. So how does it calculate? Kau akan kali panjang lebar dengan ketebalan kau nak buat, dia akan bagi kau jumlah epoxy. Sama je, convert je milimeter ke liter.
Mantap bos, giveaway. Giveaway malam ni bang, Milwaukee. So standby. Sukatan dia. Macam saya sebut tadi lah, sukatan dia pakai app. Tapi saya biasa jaranglah pakai app. Saya agak-agak je. Saya agak-agak satu botol satu set ataupun dua set tuang. Satu set, dua set tuang. Sebelum ni saya tak pernah buat yang besar pun. Rasa membazir. Ini kali pertama dengan mall ni saya rasa senang sikit kerja. Kalau tidak jenuh bang. Jenuh. Bayangkan kalau kita tak ada mall, kau kena buat mall sendiri pakai kayu, letak tip, tak nak bagi dia mengalir keluar. Ini tuanglah macam mana pun dia takkan keluar bang. Siap meja. Tak payah pening-pening. Kerja ni senang bang, tak payah pening. Kalau pakai besin tak boleh bang, dia melekat. Dia melekat, aku dah pakai. Boleh pakai besin tapi pakai buang Pakai buang. Area Gombak Batu Cave mana nak cari pine yang baik? Gombak Batu Cave saya kurang pasti Tapi kalau tak beli banyak, beli online je. Beli online dekat kayu pellet. Epoxy jual dalam Lazada tu boleh guna. Boleh guna epoxy dalam Lazada. Saya pun beli. Tapi ini jenis murah. Dia terlalu nipis, Terlalu nipis, kekurangan dia tak boleh tuang tebal-tebal. Kedua, kalau kita dah bubuh warna, kita campur, masa kita tinggal cantik. Tapi bila kering, dia berubah. Dia takkan tinggal macam mana sebagaimana kita tinggalkan. Sebabnya dia terlalu nipis. Bila kita campur, lama-lama dia gel and dia blend together. Tapi ada cara dia, kalau nak pakai 2-3 warna, bubuh first layer, setelah 3-4 jam agak-agak dia dah tebal, bubuh lagi, and then agak-agak dah tebal, bubuh lagi final layer. Itu yang saya buat sebelum ni lah. Epoxy ada brand tertentu ke bang? Setakat ni saya tak nampak. Adalah brand-brand tertentu yang agak berharga, cuma I'm not willing to spend yet. Tapi adalah. Nak elok cari epoxy resin untuk kapal. Epoxy resin untuk kapal tu lebih kepada kerja menampal. Tebal nipis epoxy. Macam saya cakap tadi, tebal nipis epoxy tu saya andaikan pertanyaan tu lebih kepada kelikatan dia. Kelikatan dia macam saya ni nipis sangat. So bila kita tuang, kita pakai, dia terlalu cair. Biasa pakai epoxy apa? Ini saya beli dekat Shopee ni. Adalah beberapa botol demo ke bang buat epoxy. Punya bekas tu. Demo. Ya, nanti saya demo. Cuma hari ni tadi saya banyak benda tadi. Tadi kalau kau tengok video aku masak tadi, memang tak sempat. Ni contoh dia nanti. Tapi aku akan organize balik. Ini susun rupa ini kampung bang. Kita potong sikit bucu cantik-cantik. Dah siap, baru kita tuang epoxy. Dah kering, aku tunjuk kat Koma. So you can have the idea. Dua soalan terakhir, macam mana nak kilatkan epoxy. Kilatkan epoxy saya pernah tunjuk. Itu antara video terawal saya. Macam mana kita boleh sanding, macam mana kita boleh polish. Apa saya polish. Tapi untuk yang ni pun saya akan tunjuk balik lah nanti. Epoxy berapa bang? Kalau yang murah ni 450 boleh dapat. Yang bagus sikit 780. Yang baik dalam 100 lebih lah. 100 lebih. Banyak layer, takut tak bonding. Jangan sampai dia kering. Saya tengok dalam 7-8 jam is a good time untuk masuk the next layer. Cakap masih bau tempoyak. Bau tempoyak ya. Bagus Koma. Adakah hardener perlu dicampur dengan epoxy? Perlu. Hardener dengan epoxy perlu dicampur untuk dia mengeras. Tanpa hardener, epoxy tak boleh keras. Sukatan dia bergantung kepada nisbah produk. Macam saya punya is 3 nisbah 1. Ada yang 2 nisbah 1, ada yang 1 nisbah 1. So ada yang tanya mold dia. So ni mold dia. Biasa kau tengok mold kecil-kecil buat rantai kan. Ni buat meja, buat coaster, semua ada. Nanti aku tunjuk lebih detail. Alah, lambat 17 minit. Berapa basic pengiraan hardener? Pengiraan hardener dan epoxy dia tak ada basic. Dia ikut kepada manufacturer. Manufacturer akan define sama ada epoxy tu 2-1, 3-1 ataupun 1-1. Watching power bang. Kalau aku sendawa ni mau rasa patin tempoyak ni. Kan? Ada soalan lain ke?
Kalau tak ada soalan lain, kita sambung nanti malam giveaway Milwaukee, topi, baju dan juga tape keychain. Ada yang nak ke? Nanti boleh buat jadual epoxy dan hardener. Jadual epoxy. Dia tak ada jadual macam saya cakap, dia ikut pengeluar. Bila beli, tanya dia berapa ratio epoxy dan ratio hardener. Bunker workshop bila boleh buat? Tengah buat bang, tengah planning bunker workshop. Aku dah naik tiang, bini aku bising, dia kata tinggi sangat. So aku kena rendahkan sikit. So nanti dah siap, aku akan ada aku punya man cave bang. Dalam tu lah buat kerja kayu, dalam tu lah buat kerja epoxy bang. So tak adalah bising sangat. Selamat petang. Malaysia, Indonesia, Singapura. Macam mana nak jam? Jam murah bang, jam lama. Tahan matahari tak bagi epoxy ni. Tahan matahari tak bang epoxy. Okey, kalau outdoor kurang sesuai, kau kena cari yang outdoor punya. Kalau tak lama-lama dia kuning. Lama-lama dia kuning bang untuk epoxy. Patin bang. Patin. So aku rasa itu je untuk hari ni, untuk petang ni. Mohon maaf kelang kabut. Aku plannya memang nak tunjuk lekat, bancuh, and then tinggal besok kita tengok. Tapi hari ni tak sempat, ada bermacam-macam urusan kerja hakiki. Satu lagi, aku nak mencari pembantu ataupun pekerja. Aku nak sambung buat rak bawang. So aku nak perturunkan ilmu kepada dia. So dia kira macam sidekick akulah kan. Biar aku minta pendapat korang, berapa biasa gaji dia orang ni, tukang-tukang ni. Sebab aku tak ada pengalaman kan. Kalau gaji IT aku tahulah. Aku reti. Sebab sayang aku tak buat rak bawang. Tapi yang bagus ni, bila aku tak buat rak bawang tu, aku lebih jadi kreatif. Banyak konten yang aku boleh buat. So kita dah nak maghrib. Aku rasa itu je untuk petang ni. Aku hanya seorang tua yang baru ketemu hobi bahagia. Apa tak anjak soalan tu? Contoh 2 cup epoxy, 1 hardener. Itulah maksudnya 2-1. Betul? Kalau dia tulis 2 nisbah 1 tu maknanya 2 epoxy, 1 hardener. Simple. InsyaAllah di pertemuan akan datang aku cerita lebih detail dan aku demo lebih detail. Kalau kau merajin cari video-video sebelum ni, aku ada tunjuk bagaimana aku campur epoxy, timbang epoxy. Aku rasa itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.